Aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Perancangan pengelolaan sumber manusia membantu merangka pembentukan strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan sumber manusia yang tepat bagi sebuah perniagaan. Perancangan sumber manusia yang strategik akan memudahkan pihak pengurusan merangka program bersesuaian untuk pembangunan perniagaan yang mampan. Okey, berikut adalah aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan. Yang pertama, penempatan pekerja dan fasiliti. Penempatan pekerja adalah mengikut aspek kemahiran, kebolehan, minat kerjaya dan pengalaman pekerja serta keperluan perniagaan. Fasiliti yang bersesuaian dapat membantu meningkatkan kecekapan dan prestasi kerja. Contohnya, seorang akaunten memerlukan perisian perakaunan yang terkini. Yang kedua, tukang jahit memerlukan mesin jahit yang pelbagai fungsi kerja dan alatan tambahan yang diperlukan. Seterusnya adalah standard prosedur operasi tugas. Standard prosedur operasi iaitu SOP merupakan dokumen arahan bertulis untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tertentu. SOP dalam pengurusan perniagaan melibatkan pengendalian dokumen seperti pelan, peraturan, pematuhan dan dasar bagi memastikan kerja dilakukan mengikut piawaian yang ditetapkan, meminimumkan risiko dan memelihara keselamatan semua pekerja. Contohnya, yang pertama, pekerja pembinaan perlu menggunakan topi keselamatan apabila memasuki tapak projek. Yang kedua, pegawai bomba perlu sentiasa memakai baju keselamatan ketika bertugas memadamkan kebakaran. Yang ketiga, sistem penggajian. Sistem penggajian yang kompetitif akan meningkatkan motivasi pekerja. Jika sistem penggajian tidak adil, pekerja tidak akan kekal lama dan ini akan meningkatkan kos sumber manusia untuk melatih pekerja baharu. Selain itu, persaingan yang tinggi dalam mengekalkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir memerlukan pengurusan sumber manusia menyediakan ganjaran yang menarik. Contohnya, anggota polis perlu dilindungi dengan insurans berkelompok kerana melakukan tugas yang berisiko tinggi dalam memerangi jenayah. Yang keempat, penghargaan dan hukuman. Pekerja yang berpotensi tinggi harus diberi penghargaan. Pekerja yang berprestasi rendah dan bermasalah akan dikenakan hukuman seperti amaran lisan dan bertulis, potongan gaji, tiada kenaikan pangkat, tiada insentif diberikan dan akhirnya pemberhentian kerja. Tujuan hukuman sebagai peringatan dan pengajaran supaya pekerja lebih berdisiplin dan dapat meningkatkan prestasi. Contohnya, pekerja yang banyak memberikan sumbangan kepada organisasi akan diberikan penghargaan. Terdapat 6 jenis-jenis kesalahan kaki tangan dalam sesebuah perniagaan, iaitu pecah amanah, rasuah, salah guna aset syarikat, tidak beretika, ponteng kerja dan ingkar arahan tanpa sebab yang kukuh. Penyelesaian masalah perhubungan harmoni antara majikan dan pekerja dapat mewujudkan suasana tempat kerja yang sejahtera. Pihak pengurusan perlu mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bagi menggalakkan komunikasi berkesan. Contohnya, setiap masalah pekerja boleh dibawa berunding untuk mencari penyelesaian. Ini bagi menggalakkan menjadi satu masalah kepada syarikat. Struktur organisasi. Fungsi struktur organisasi adalah untuk memberi penjelasan tentang tanggungjawab jawatan, jalur hubungan komunikasi dan deskripsi tugas. Terdapat beberapa kepentingan struktur organisasi iaitu 1. Mengagihkan sumber dengan cekap dan berkesan dalam organisasi mengikut keperluan setiap unit, bahagian atau jabatan dalam organisasi. 2. Membolehkan penyelarasan antara fungsi kerana setiap bahagian atau jabatan dalam organisasi mempunyai objektif yang berlainan. Malah, penyelarasan antara jabatan adalah penting bagi menentukan aktiviti yang diadakan selaras dengan matlamat organisasi. 3. Menetapkan bidang tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik.
berdasarkan kompetensi, pengetahuan dan kepakaran, mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi bagi membolehkan bahagian atau jabatan diwujudkan untuk mengendalikan bidang tugas tertentu. Contoh, Nida Laundry, pengurus terbahagi kepada 3, bahagian pemasaran, bahagian kewangan dan pentadbiran, bahagian perkhidmatan dan teknikal. Di bawah bahagian perkhidmatan dan teknikal terdapat 2 pekerja.